Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sebelum ini, kami telah menjelaskan kesalahan sesetengah pihak takfiri yang telah membawa nukilan kononnya terdapat ijma' dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa sesiapa yang berpegang bahawa Tuhan berada atau duduk di atas arash, maka dia adalah kafir. Penonton boleh baca penjelasan tersebut pada link di bawah. Ia mengatakan Tuhan berjisim dan berlaku pada zatnya, sifat-sifat jisim adalah salah. Tetapi para ulama tidak pernah ijma' atau bersepakat untuk mengkafirkan pengungkapnya. Malah masih dikira sebagai ahli kiblat dan terdapat khilaf yang besar dalam masalah ini. Kini mereka cuba lagi untuk menggunakan nama Imam Syafi'i untuk mengkafirkan golongan Mujassimah. Kali ini mereka membawa nukilan daripada Imam As-Suyuti dari kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Dalam poster ini dinukilkan daripada Imam As-Suyuti daripada kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Imam Syafi'i berkata, la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah. Kemudian disambung lagi, wastuthniya min dhalika al-mujassimu wa munkiru ilmil juz'iyat. Imam Syafi'i berkata, tidak boleh dikafirkan seseorang pun daripada ahli kiblat kecuali mujassim dan orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada perkara juz'iyat. Seluruh ungkapan ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Penisbahan perkataan ini kepada Imam Syafi'i telah disebarkan secara meluas oleh golongan takfiri. Sebagai contoh, mari kita lihat posting ini. Dia berkata, antara pegangan sesat golongan mutasawwifah dan mereka yang mengaku kononnya pejuang aswaja Asy'ariyah ialah ambil kata-kata Imam Syafi'i separuh-separuh. So dia kata ada orang ambil perkataan Imam Syafi'i separuh. Apa dia? Tidak boleh mengkafirkan ahli qiblat, padahal Imam Syafi'i tambah kecuali al-mujassim. Padahal Imam Syafi'i tambah kecuali al-mujassim. Jadi menurut posting ini, Imam Asy-Syafi'i mengecualikan kaedah tersebut daripada golongan al-mujassim, maka golongan mujassim dianggap sebagai kafir. Kita juga boleh lihat pada posting ini, orang yang hendak membela Ustaz Azhar Idrus, mereka menukilkan perkataan Imam Suyuti ini sebagai hujah kepada Ustaz Azhar Idrus. Dikatakan Imam Syafi'i berkata tidak boleh mengkafirkan seseorang pun dari ahli kiblat melainkan mujassim. Jadi dikatakan ini juga termasuk dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i. Pada posting yang lain ada juga orang yang berkongsi seluruh perkataan ini adalah perkataan Imam Syafi'i kecuali mujassim, yakni mujassim juga kafir. Pada posting ini juga dikatakan melainkan mujassim seperti kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi telah tersebar luas bahawasanya Imam Syafi'i mengkafirkan juga golongan al-mujassim dan mereka mengambilnya daripada kitab Al-Ashbah wan Nazair oleh Imam As-Suyuti. Begitu juga pada posting ini, para penonton boleh lihat bagaimana mereka mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat, yakni orang yang masih sembahyang kiblat sama dengan kita, tetapi dikecualikan kepada mujassim. Nukilan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi mereka menisbahkan seluruh perkataan ini kepada Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga pada posting ini disebutkan ini adalah rasmi daripada Jabatan Agama Mufti Negeri Sembilan. Dinukilkan di sini juga qala Asy-Syafi'i la yukaffaru ahadun min ahli qiblah wastuthniya min dhalika al-mujassimu wa munkiru ilmi al-juz'iyat. Jadi dinisbahkan seluruh perkataan ini kepada Imam Asy-Syafi'i kecuali dari hal itu ialah mujassim. Ini adalah kitab Al-Ashbah wan Nazair oleh Imam As-Suyuti. Pada muka surat 488, Imam As-Suyuti berkata, qaidatun, ini suatu kaedah. Apa kaedah tu? Qala Asy-Syafi'i la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah. Tidak boleh dikafirkan seseorang pun daripada ahli qiblah. Wastuthnya min dhalik, dan terkecuali daripada kaedah ini, yang ini ada orang yang boleh dikafirkan. Siapa? Al-mujassim, iaitu golongan mujassimah, wa munkiru ilmil juz'iyat. Persoalannya sekarang, adakah benar Imam Asy-Syafi'i berkata sedemikian? Adakah benar Imam Asy-Syafi'i mengkafirkan golongan mujassimah? Ataupun telah berlaku salah faham
dalam cara untuk membaca buku Imam As-Suyuti. Baik, pertama sekali, susunan muhakkik kitab sahaja sudah boleh menimbulkan keraguan. Mari kita lihat bagaimana muhakkik kitab ini menyusun nukilan daripada Imam Syafi'i ataupun tokoh lain sebagai petunjuk bahawa perkataan tersebut bukanlah kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Contoh, apabila Suyuti menukilkan kata-kata ulama, nukilan tersebut akan tamat dengan tanda dua noktah ini. Seperti ini. Qala Syafi'i, Syafi'i berkata, habis di sini. Qala Syafi'i, Syafi'i berkata, habis dekat sini. Qala Syafi'i, habis di sini. Jadi apabila habis, perenggan yang di bawah ini bukan lagi perkataan Imam Syafi'i. Apabila habis, maka perenggan yang di bawah ini bukan lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini juga apabila dia menukilkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, qala Syafi'i, dia habis di sini, dan perenggan yang bawah ini bukanlah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kedua, apakah maksud kaedah dalam istilah usul? Apakah maksud kaedah dalam penggunaan usul dan ulama fiqh? Ini adalah kitab Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ensiklopedia qawaid fiqh yang dihimpunkan oleh Dr. Muhammad Sidqi. Apakah maksud kaedah? Kaedah adalah suatu kenyataan atau dasar universal, kulli, suatu kenyataan universal dan umum yang terangkum di bawahnya segala bahagian dan cabang juz'iyat. Jadi perkara kulliyat adalah konsep-konsep umum, dasar-dasar universal yang terkandung di bawahnya pelbagai cabang-cabang dan bahagian juz'iyat. Jadi kita ada satu kaedah yang besar, terkandung di bawah kaedah itu beberapa permasalahan yang hampir sama dan mirip yang boleh dimasukkan dalam satu kategori dan kaedah yang sama. Dan kita lihat di sini dia memberikan takrif para ulama tentang kaedah fiqh sebagai hukmun akthariyun la kulli. Kaedah fiqh adalah hukum yang aktsari, yang hanya melibatkan kebanyakan dan majoriti, la kulli. Dia tidak melibatkan semua secara general dan umum secara kesemuanya. Tidak. Kerana apa? Kerana nazaran lima yustathna minha, kerana pada setiap kaedah itu terdapat pengecualian baginya. Sebab itulah kaedah fiqh ini hanyalah kaedah yang aghlabiyah, hanyalah kaedah yang melihat hanya pada kebanyakan dan majoriti. Setiap kaedah akan ada beberapa pengecualian yang akan disebutkan oleh para ulama. Contohnya satu kaedah yang masyhur adalah kaedah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu kembali kepada niat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi berdasarkan kaedah ini, solat perlu kepada niat, puasa perlu kepada niat, haji perlu kepada niat, zakat dan ibadat-ibadat yang lain perlu kepada niat. Adakah semua perkara yang kita lakukan perlu ada niat baru ia dianggap sah dan boleh diiktibarkan? Tidak, ada pengecualian. Apa pengecualian tersebut? Contohnya, lafaz cerai yang sarih, anti taliqun, awak saya talakkan, talak satu, itu lafaz yang sarih. Walaupun suami tidak meniatkan untuk menceraikan isterinya dengan lafaz tersebut, tetapi talak dan cerai tetap berlaku dan jatuh kerana lafaz tersebut, tidak perlu kepada niat dan hukum tetap jatuh dan berlaku. Mari kita lihat contoh yang lain daripada kitab Al-Ashbah wan Nazair oleh Imam As-Suyuti. Beliau berkata, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud dan tujuan bagi sesuatu lafaz yang digunakan bergantung kepada niat. Apakah niat seseorang dalam melafazkan sesuatu? Maka kita harus lihat kepada niatnya untuk kita faham kata-kata dan lafaznya. Adakah kaedah ini umum? Tidak, ada pengecualian. Kata Imam Suyuti, illa fi mawdi'in wahid, ada pengecualian pada satu tempat. Wa huwa al-yaminu 'inda al-qadi fa innaha 'ala niyyatil qadi duna al-halif. Apabila seseorang bersumpah di depan qadi, maka sumpahan orang itu di hadapan qadi
adalah atas niat qadi, tertuju kepada apa? Bukannya atas niat orang yang bersumpah. Jadi ini adalah kaedah fiqh. Ada pengecualian, Imam Suyuti menyebut dan membawa pengecualian tersebut. Baik, sekarang kita tengok contoh yang lain juga dalam kitab yang sama oleh Imam As-Suyuti. Dia berkata, qaidatun, ini satu kaedah, kullu ibadatin muaqqatin fal afdalu ta'jiluha awwalal waqt. Setiap ibadat yang ada waktu, maka yang afdal bagi ibadat tersebut adalah dikerjakan, disegerakan pada awal waktu. Kaedah yang umum, kaedah yang kulli, tetapi hanya bersifat aghlabiyah ataupun aktsari, majority, kebanyakan. Kerana apa? Kerana dia sebut selepas itu ada pengecualian, illa fi suwar. Ada ibadat yang ada waktu tetapi tidak afdal untuk kita menyegerakan. Contohnya apa? Contohnya solat zuhur pada waktu tengah hari yang sangat panas. Pada waktu ini disunatkan untuk ibrat, disunatkan untuk kita lambat sikit solat zuhur itu. Jadi kaedah ini terkecuali dan terkeluar daripada kaedah yang asal yang mengatakan setiap ibadat yang ada timing, ada waktu, maka afdalnya adalah dikerjakan pada awal waktu. Kita lihat di sini kitab Ashbah wa Nazair oleh Tajuddin As-Subki Al-Ibn. Dia mengatakan bahawasanya sesungguhnya perkara fardu dan wajib itu adalah lebih afdal daripada perkara sunat, dan perkara wajib dan fardu itu lebih disayangi dan dikasihi oleh Allah dan lebih banyak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tajuddin As-Subki berkata, fa'lam anna hadha aslun muttaridun idh la sabila ila naqdihi bi syai'in min as-suwar. Dia kata kaedah ini adalah kaedah yang muttarid, kaedah yang pasti berlaku dan tidak boleh tertinggal. Itulah yang dimaksudkan dengan muttarid, iaitu setiap kali ada A maka ada B. Maknanya setiap kali ada ibadat fardu dan ibadat sunat, maka sudah pasti ibadat fardu itu lebih utama, lebih besar, lebih dikasihi, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Tajuddin As-Subki kata, dan tidak ada cara untuk kita merobohkan kaedah ini. Kaedah ini kaedah yang menyeluruh, dakwaan Tajuddin As-Subki. Kita lihat apa yang As-Suyuti kata dalam kitab beliau Al-Ashbahi wan Nazair. Imam As-Suyuti menyebutkan, qala Ibn Subki. Jadi di sini dia membawa kata-kata Imam As-Subki dari kitab beliau Al-Ashbah wan Nazair. Kata Imam As-Subki, wa hadha aslun muttaridun la sabila ila naqdihi bi syai'in min as-suwari. Sama seperti dalam kitab beliau Al-Ashbahi wan Nazair. Dan dia kata kaedah ini adalah kaedah yang muttarid dan tidak boleh dirobohkan. Kemudian disebutkan di sini waqadistuthniya. Waqadistuthniya. Kaedah ini kaedah yang umum, kaedah fiqh, kaedah yang aghlabiyah, aktsariyah. Ada pengecualian dan pengecualian ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Ashbah wan Nazair beliau. Adakah perkataan waqadistuthniya ini perkataan Imam As-Subki? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, apabila muhakkik membawa perkataan qala Ibn Subki, diakhiri dengan dua noktah ini. Pertama. Yang kedua, apabila kita rujuk kepada teks Tajuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki tidak menyebutkan di sini waqadistuthniya, maka jelaslah oleh itu bahawasanya waqadistuthniya di sini adalah ibarat Imam Suyuti dan bukannya ibarat Tajuddin As-Subki. Kata Imam As-Suyuti, dan dikecualikan daripada kaedah ini beberapa perkara. Contoh, kaedah yang asal, ibadat yang fardu itu lebih utama, lebih dikasihi, lebih banyak pahala daripada ibadat sunat. Ada pengecualian tak? Kata As-Suyuti, ya ada. Apa dia? Ibra'ul mu'siri fa innahu afdalu min inzarihi, wa inzaruhu wajibun wa ibra'uhu mustahab. Ada orang berhutang dengan kita, tetapi dia tak mampu bayar balik. Dia tak mampu bayar balik. Dia fakir, dia miskin. Pada ketika itu, wajib kita memberi tangguh kepada dia. Wajib kita tangguhkan waktu bayar hutang supaya dia boleh cari duit. Wajib kita tangguhkan dan beri masa kepada dia untuk membayar hutang. Dan sunat pada ketika itu, kita niat sedekah dan kita gugurkan hutang tersebut kepada orang yang berhutang itu. Kita kata tak payah bayarlah,
kita kata aku halalkanlah, kita kata aku sedekahlah. Jadi pada ketika itu perkara yang sunat lebih afdal daripada yang wajib, lebih dikasihi dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaedah ini ada pengecualian. Pengecualian tersebut disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Ashbah wan Nazair. Baik, sekarang kita dah faham bagaimana ulama Imam Suyuti menyebutkan satu kaedah yang umum, menyebutkan satu kaedah fiqh yang akthariyah, yang aghlabiyah, yang kebanyakan, yang majoriti. Kemudian As-Suyuti menyebutkan pengecualian bagi kaedah tersebut. Jadi berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebentar tadi, maka qala Syafi'i la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah. Inilah kaedahnya. Inilah qaidatun yang hendak disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Wastuthniya min dhalika, ini bukan lagi kalam Imam Asy-Syafi'i, malah ini adalah pengecualian yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti yang mengecualikan kaedah ini daripada keumumannya. Mari kita lihat sekarang bagaimana para ulama menyebutkan kaedah ini sebagai kaedah fiqh dalam kitab-kitab beliau. Ini adalah kitab Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Dr. Muhammad Silqi. Dia menyebutkan dalam kaedah 144 dan 145, dia mengatakan kaedah fiqh adalah la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah, tidak dikafirkan seseorang daripada ahlul qiblah, min qawli Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kaedah ini adalah daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kaedah yang disebutkan oleh para fuqaha, la yukaffaru min ahlil qiblah, tidak ada orang yang menyebutkan kaedah la yukaffaru min ahlil qiblah wastuthniya, tidak ada. Malah kaedah yang umum, yang akthariyah, yang aghlabiyah disebutkan begini sahaja, la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah. Kemudian selepas daripada itu boleh kita istidrak, boleh kita menyebutkan pengecualian-pengecualian seperti kaedah-kaedah lain yang ada pengecualiannya. Mari kita lihat kitab Raddul Muhtar oleh Ibnu Abidin. Dia menyebutkan kaedah ini, dia berkata boleh dan halal kita berkahwin dengan golongan Mu'tazilah. Kerana apa? Li'anna al-haqqa adamu takfiri ahli al-qiblah. So ini kaedah yang disebutkan oleh Ibnu Abidin. Wa in waqa'a ilzaman fil mabahith, walaupun berlaku takfir ini ketika perdebatan dan perbahasan. Contohnya, kalau engkau kata A, maka maknanya B. B itu kafir, maka kafirlah apa engkau kata ni. Kalau engkau kata B, maka yang B itu akan melazimkan C. Yang C ini kafir, maka yang membawa kepada kafir adalah kafir. B juga adalah kafir, maka kafirlah kamu kalau kamu pegang begini. Jadi pengkafiran banyak berlaku dalam mabahis, dalam majlis perdebatan, dalam majlis mubahathah, dan takfir itu ala sabili ilzam sahaja, dalam berdebat sahaja, bukannya takfir betul-betul. Ini jugalah yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain tentang perkataan Asy-Syafi'i yang kononnya dia mengkafirkan golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Okey, Ibnu Abidin bawa kaedah aktsariyah, bawa kaedah fiqh yang kebanyakan, yang majoriti, dan dia bawa pengecualian. Dikata apa? Bi khilafi man khalafa al-qawati' al-ma'lumata bid-darurati min ad-din, kecuali orang yang mengingkari perkara yang maklum, sedia diketahui dalam agama. Seperti apa? Al-qaili biqidamil alam, orang yang mengatakan alam ini qadim, seperti golongan ahli falsafah, maka itu kafir, terkecuali dari kaedah ini. Wa nafyul ilmi bil juz'iyat, orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara juz'iyat, segala perincian-perincian dalam penciptaannya Allah tak tahu. Sebelum Allah cipta, Allah tak tahu, kata golongan ahli falsafah. Alam asarrah bihi al-muhaqqiqun, seperti yang disebutkan oleh para ulama yang ahli tahqiq. Maka Ibnu Abidin menyebutkan kaedah, dan Ibnu Abidin menyebutkan pengecualian bagi kaedah ini kerana kaedah bersifat aghlabiyah, kaedah fiqh bersifat kebanyakan sahaja dan tidak umum, merangkumi segala-gala isu. Pengecualian yang disebutkan oleh Ibnu Abidin adalah orang yang mengatakan alam ini qadim sedia kala dan Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara juz'iyat, maka ini kafirlah. Kita lihat pula perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Ghayatul Wusul. Dia membawakan kaedah secara umum. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari,
la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Ini kaedahnya. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Ini kaedahnya. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Kita tak mengkafirkan seseorang daripada ahli qiblah. Okey, kaedah fiqh ini ada tak pengecualiannya? Disebutkan ke atau tidak? Jawabnya ada dan disebutkan. Apakah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Dia berkata, amma man kharaja bi bid'atihi an ahli al-qiblah. Adapun orang yang dengan bid'ah akidahnya mengeluarkan dia daripada Islam, mengeluarkan dia daripada ahli qiblat. Contoh, orang yang mengatakan alam ini qadim, ahli falsafah. Orang yang mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat, seperti etikad orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Wal ilmi bil juz'iyat, dan orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang juz'i. Ini adalah akidah ahli falsafah, akidah jahiliyah yang kafir. Jadi ia terkecuali daripada kaedah fiqh la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Kita lihat dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab Bahrul Madhab oleh Ar-Ruyani, dia menyebutkan juga kaedah ini. Wa madhhabul fuqaha'i an la yukaffara ahadun min ahli al-qiblah. Madhab para fuqaha sekaliannya, tidak dikafirkan seorang pun daripada ahli qiblah. Disebut pengecualian, dia sebut pengecualian, dibawa pengecualian. Kerana apa? Kerana kaedah fiqh adalah kaedah majoriti, kebanyakan, aghlabiyah. Jadi ada pengecualian. Apakah pengecualian yang disebut? Kata Ar-Ruyani menukilkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i, illa wahidan, satu kelompok sahaja yang terkecuali daripada kaedah ini. Apa dia? Man nafa ilma Allah Ta'ala al-asya'a qabla kauniha fahuwa kafir. Orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sebelum ia dicipta. Kan? Sebelum dia dicipta, Allah Ta'ala tak tahu apa tentang benda tu. Bila Allah cipta, barulah Allah tahu tentang benda itu. Maka inilah yang dinamakan menafikan ilmu Allah pada perkara juz'iyat. Ini akidah ahli falsafah. Akidah ini adalah akidah yang kufur, dan ia terkeluar daripada kaedah la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah. Dan di sini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i hanya mengkafirkan orang yang mengatakan, orang yang menafikan ilmu juz'iyat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pula kitab Rawdatul Talibin oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyebutkan kaedah. Apa dia? Jumhur fuqaha dari ashab kami dan selainnya mengatakan tidak dikafirkan seseorang pun daripada ahli qiblah. Ini kaedah, kaedah fiqh aghlabiyah aktsariyah. Ada pengecualian tak? Ada. Apakah pengecualian itu? Dinukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i bahawasanya dia mengkafirkan orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara juz'iyat. Sama seperti yang disebutkan oleh Ar-Ruyani dalam Bahrul Madhab, ia disebutkan juga oleh An-Nawawi dalam kitab ini. Dinakalkan kalam Imam Asy-Syafi'i yang mengecualikan golongan yang menafikan ilmu Allah pada juz'iyat daripada kaedah fiqh, tidak dikafirkan ahli kiblat. Qultu, kata Imam Nawawi, saya berkata, amma takfiru munkiril ilmi bil ma'dumi au bil juz'iyat. Adapun mengkafirkan golongan yang mengatakan Tuhan tak tahu perkara juz'iyat, fala syakka fi, tiada ragu lagi, kerana ini memang akidah kufur yang menyandarkan kejahilan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan hanya tahu bila Tuhan dah cipta, dan selepas Tuhan cipta, Tuhan hanya tahu perkara yang umum sahaja tentang penciptaannya. Adapun perincian-perincian dan juz'iyat, Allah Ta'ala tak tahu banyak. Ini adalah akidah yang kufur, akidah ahli falsafah yang dihentam keras oleh ulama Asy'ariyah, oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita dah lihat macam mana Ibnu Abidin sebut kaedah, sebut pengecualian. Kita dah lihat macam mana Zakaria Al-Ansari sebut kaedah, sebut pengecualian. Kita dah lihat bagaimana Ar-Ruyani sebut kaedah, sebut pengecualian. Kita dah lihat bagaimana An-Nawawi sebut kaedah, sebut pengecualian. Sekarang kita kembali semula kepada teks Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nazair. Dia menyebutkan qaidatun. Ini satu kaedah. Apakah kaedah itu? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah. Tidak dikafirkan seorang pun daripada ahli qiblah. Wastuthniya min dhalika, ini bukan lagi daripada perkataan Imam Syafi'i, malah ini adalah kata-kata Imam As-Suyuti yang mengecualikan kaedah ini daripada keumumannya, kerana kaedah fiqh itu adalah aghlabiyah dan ada
pengecualian. Jadi As-Suyuti menyebutkan pengecualian ini. Siapakah yang terkecuali dari kaedah ini? Yang pertama, mujassim. Yang kedua, orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara juz'iyat. Baik, ini bukan perkataan Imam Asy-Syafi'i, dan berdasarkan teks-teks yang telah kita baca tadi, disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengkafirkan orang yang mengingkari ilmu Allah pada juz'iyat saja. Mana pula datang takfir mujassim ini? Kita harus bertanya, dan mari kita simak bagaimana As-Suyuti boleh meletakkan perkataan ini dalam kitab beliau. As-Suyuti berkata dalam kitab beliau Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi, ketika Imam An-Nawawi menyebutkan sifat orang yang tidak boleh diterima riwayatnya, kata Imam Nawawi adalah orang yang menjadi kafir dengan bid'ahnya. Orang yang menjadi kafir dengan bid'ah akidahnya. Kata Imam As-Suyuti di bawah, siapakah orang itu? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu', iaitu mujassim dan orang yang mengingkari ilmu Allah pada juz'iyat. Jelas di sini bahawasanya Imam As-Suyuti beliau menyebutkan bahawa An-Nawawi telah mengkategorikan bid'ah akidah yang menjadi kafir kepada dua kelompok. Yang pertama mujassim, yang kedua adalah orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara juz'iyat. Jadi berdasarkan kefahaman As-Suyuti yang membaca perkataan Imam An-Nawawi, dia merumuskan bahawasanya dikecualikan dari kaedah itu dua kelompok, mujassim dan orang yang menafikan ilmu Allah pada juz'iyat. Jadi As-Suyuti sebut kaedah yang umum begini, kemudian As-Suyuti sebut dikecualikan daripada kaedah ini dua golongan, seperti mana yang dia faham, seperti mana yang dia rumuskan daripada kaedah ulama Syafi'iyah, iaitu Imam An-Nawawi. Terkecuali daripada itu adalah mujassim dan orang yang mengingkari ilmu Allah pada juz'iyat. Mujassim dan yang mengingkari ilmu Allah pada juz'iyat, dan ini bukanlah kalam Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat kitab Al-Majmu'. Kata Imam An-Nawawi, antara orang yang dikafirkan, antara orang yang tidak sah solat di belakangnya kerana dia menjadi kafir, adalah may yujassimu tajsiman sharihan, adalah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jisim secara sarih, yakni dia kata Allah taala itu jisim sama seperti segala jisim. Allah taala jisim sama seperti segala jisim. Itulah dia tajsim yang sarih. Secara jelas dia menolak, menafikan ayat laisa kamitslihi syai'. Tuhan kata tidak ada sesuatu pun seperti dia. Datang mujassim sarih, dia kata Allah jisim seperti kita semua. Maka ini pengingkaran, penolakan, takzib yang jelas kepada teks laisa kamitslihi syai'. Maka sebab itulah Imam An-Nawawi melihat bahawasanya mujassim sarih adalah kafir. Satu. Yang kedua, siapakah yang jadi kafir dengan bid'ah akidahnya? Kata Imam An-Nawawi, wa man yunkirul ilma bil juz'iyat, orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara juz'iyat. Jadi dua perkara ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dirumuskan oleh Imam As-Suyuti, dan beliau letakkan di dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nazair sebagai pengecualian daripada kaedah la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah daripada kalam Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah kitab Al-Bujairi Al-Khatib. Beliau menyebutkan di sini penafsilan, perbezaan pendapat para ulama tentang hukum golongan mujassimah, adakah kafir ataupun tidak kafir. Dia menyebutkan pendapat Imam Nawawi di atas ini. Dalam kitab Rawdah dan Majmu' ada dua pendapat Imam Nawawi. Satu kitab dalam kitab Majmu' menyebutkan bahawasanya mujassim itu kafir. Dalam Majmu' Imam Nawawi kata mujassim itu kafir. Mujassim yang mana? Iaitu orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu jismun kal ajsam, Allah Ta'ala ini jisim seperti segala-gala jisim yang lain. Ini kafir. Manakala dalam Rawdah Imam Nawawi mengatakan tidak kafir. Jadi mujassim mana pula yang tak kafir, wahai Nawawi? Mujassim yang tidak kafir adalah mujassim yang mengatakan Allah itu jismun la kal ajsam, Allah jisim tapi tak sama dengan segala jisim. Berbeza dengan pertama tadi. Pertama tadi tajsim sarih, dia kata Allah jisim sama seperti segala jisim. Tetapi yang kedua ni tajsim yang tak sarih, Allah jisim tetapi tak sama dengan segala jisim. Berbeza. Jadi itu taujih dua kalam Imam Nawawi yang berbeza dalam Rawdah dan dalam Majmu'. Dan disebutkan di sini pendapat yang masyhur
di sisi a'immah Syafi'iyah, Mujassimah tidak kafir. Disebutkan sini pendapat yang mu'tamad di sisi Syafi'iyah, tidak mengkafirkan golongan Mujassimah mutlaqan, sama ada sarih ataupun tak sarih, mereka tidak kafir. Wa kadzal jihawiyah, begitu juga golongan yang mengatakan Tuhan ini ada jihah atas, mereka juga tak kafir, kerana li ghalabati tajsimi 'ala nas, orang awam jahil. Orang awam ini jahil, tak faham konsep Tuhan ini bukan jisim, tak bertempat, tak berarah. Wa annahum la yafhamuna mawjudan fi ghairi jihah, dan orang awam ini tidak faham wujudnya sesuatu tanpa tempat, tanpa arah. Jadi disebabkan syubhat jahil inilah ramai ulama kata golongan yang mempercayai Tuhan bertempat, berarah, yakni mujassim, tidak kafir lagi. Wal mu'tamadu annahu la yukaffaru mutlaqan, mereka ini tidak dikafirkan secara mutlak. Wa imma sarih wa imma ghairu sarih, tajsim yang sarih atau tidak sarih, kedua-duanya ini tidak dikafirkan mutlaqan, secara mutlak. Baik. Jadi sekarang dalam mazhab Syafi'i pun ada berbeza, dan di sini dinukilkan pendapat yang masyhur dan mu'tamad bahawasanya golongan Mujassimah tidak kafir. Kita kembali semula kepada teks Imam As-Suyuti. Imam Syafi'i mengatakan tidak dikafirkan seorang daripada ahli qiblat, dan terkecuali dari kaedah ini Mujassim dan orang yang menafikan ilmu Allah pada perkara juz'iyat. Maka ini adalah perkataan Imam As-Suyuti dan bukannya kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kerana melalui pembacaan kita kepada kitab-kitab ulama Syafi'iyah, ulama yang mengatakan bid'ah akidah kafir Mujassim dan orang yang menafikan ilmu Allah pada juz'iyat ini adalah Imam An-Nawawi. Jadi ini adalah rumusan apa yang As-Suyuti dapat daripada kalam Imam An-Nawawi, dan beliau letakkan di sini sebagai suatu istisna dan pengecualian bagi kaedah ini. Jadi sebagai kesimpulan, ingin kami ulangi sekali lagi kepada para takfiri dari kalangan golongan-golongan yang mendakwa diri mereka sebagai ahli sunnah, berhentilah daripada memperalatkan menggunakan nama Imam Syafi'i untuk mengkafirkan ahli kiblat. Janganlah kalian menipu, tadlis, mengeliru dan memburukkan nama imam kami, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Orang yang mengatakan Tuhan di langit atau atas arash, atau mengatakan Tuhan duduk atas arash sekalipun, bukanlah mujassim yang sarih lagi dan boleh dikafirkan terus. Malah dalam madrasah Syafi'iyah sendiri terdapat khilaf tentang hukum mujassim. Dalam umat Islam 4 mazhab ini terdapat khilaf tentang hukum mujassim. Jadi di manakah orang yang mendakwa terdapat ijma'? Dan di sana terdapat satu lagi kaedah yang hampir sama dengan la yukaffaru ahadun min ahli qiblah, dengan lafaz yang lain disebutkan oleh para ulama daripada mazhab Hanafi. Dikatakan la yufta bi kufri muslimin mahma amkana hamlu kalamihi ala mahmalin hasan. Tidak boleh difatwakan kafirnya orang Islam itu selagi mana perkataannya itu boleh ditanggung, ditakwilkan atas makna yang baik. Au kana fi kufrihi ikhtilaf, ataupun pada status kekufurannya terdapat khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata dia ni kafir, ada ulama kata orang yang berkata begini tak kafir. Memandangkan ada khilaf dalam kalangan ulama, dalam Syafi'iyah ada khilaf, dalam 4 mazhab apatah lagi ada khilaf tentang golongan Mujassimah, maka tidak boleh difatwakan kafir. Maka jelaslah kepada kita sekarang bahawa kaedah yang dibawa atas nama Imam Syafi'i hanya berakhir di sini sahaja. Adapun perkataan wastuthnya min dzalika al-mujassim wa munkiru ilmi bil juz'iyat, ini bukanlah kata-kata Imam Asy-Syafi'i, malah ia adalah kalam Imam As-Suyuti yang beliau rumuskan daripada kalam Imam An-Nawawi. Kasihan kepada golongan asam Jawa pendakwa aswaja. Mereka gagal membaca kalam Imam Syafi'i, mereka gagal memahami kalam Imam Asy-Syafi'i, mereka gagal memahami khilaf, dan mereka cuba memburukkan nama Imam Asy-Syafi'i untuk mewajarkan perbuatan jijik takfir mereka yang sering mereka lontarkan kepada ahli kiblat. Sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada golongan ini. Ibnu Arabi menyebutkan dalam Diwan Ibnu Arabi, dia berkata, huwal muhaimin fawqal arshi maskanuhu kama yaliqu bihi dinan wa mu'taqada. Allah Ta'ala itulah Tuhan Al-Muhaimin, di atas arash tempat tinggalnya. Jadi bilakah kalian wahai golongan-golongan takfiri hendak mengkafirkan Ibnu Arabi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.